Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abil Aswad Ad-Du'ali, dia berkata, ketika kami sedang berada dekat Abi Dzar, beliau berkata, sepatutnya atau semestinya setiap sendi seseorang dari kamu bersedekah pada setiap hari pada waktu pagi, di waktu pagi, pada waktu pagi tiap-tiap hari. Falahu bikulli salatin sadaqah, kerana dengan setiap sembahyang yang dikerjakannya, dia mendapat pahala sedekah. Puasa mendatangkan pahala sedekah. Haji, tasbih, tahmid, takbir, mendatangkan pahala sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membilang amalan-amalan soleh ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u ahadakum min dzalika raka'at ad-duha, memadai kepada kamu dengan tidak perlu membuat yang tersebut tadi, apabila kamu mengerjakan 2 rakaat duha. Yani apabila kamu bersembahyang duha, tak payah lagi kamu melakukan semua yang tersebut tadi, kerana itu sudah memadai, sudah mencukupi. Jadi 2 rakaat duha. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Sahal bin Mu'adz bin Anas Al-Juhani daripada ayahnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang duduk di tempat sembahyangnya, bila dia selesai bersembahyang subuh, sehinggalah dia bersembahyang 2 rakaat duha, la yaqulu illa khairan, dalam masa itu dia tidak mengucapkan kecuali ucapan yang baik, niscaya diampuni dosa-dosanya, walaupun lebih banyak daripada buih laut. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Abi Umamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu sembahyang selepas sesuatu sembahyang, dalam keadaan tidak ada sebarang perkara sia-sia dilakukan di antara keduanya, adalah dicatat di kalangan orang-orang yang berada di kedudukan yang tinggi, ataupun dicatat oleh malaikat yang berada pada kedudukan yang tinggi. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Nu'aim bin Hammad, dia berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, hai anak Adam, la tu'jizni min 4 rakaat, janganlah terlepas darimu 4 rakaat di awal siang, niscaya akan kujamin akhir siang, niscaya akan kujamin untukmu akhirnya, yakni penghujung siang, penghujung harimu. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ummi Hani binti Abi Talib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari pembukaan Mekah telah bersembahyang sunat duha 8 rakaat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam pada setiap 2 rakaat. Ahmad bin Saleh berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang pada hari pembukaan Mekah sunat duha. Lalu disebutnya seumpama riwayat yang telah disebutkan tadi, jadi lafaznya sama. Ibnu Sarh berkata, sesungguhnya Ummu Hani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku, dan Ibnu Sarh tidak ada menyebutkan tentang sembahyang duha itu. Seterusnya, riwayat seterusnya sama makna dengan riwayat yang tersebut sebelum ini. Bukan lafaz dia sama, tapi makna dia sama. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ibni Abi Layla, katanya, tidak ada sesiapa pun menceritakan kepada kami bahawa dia melihat, dia nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang duha selain daripada Ummu Hani, kerana dia ada menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada
pembukaan Mekah, pada hari pembukaan Mekah, telah mandi di rumahnya dan bersembahyang 8 rakaat. Falam yarahu ahadun. Selepas itu tidak ada sesiapa pun melihat Nabi SAW mengerjakannya ataupun bersembahyang duha itu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Syaqiq, katanya, saya telah bertanya Aisyah ataupun saya pernah bertanya Aisyah, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersembahyang duha? Aisyah menjawab, tidak, kecuali kalau dia datang dari mana-mana perjalanannya. Qultu, saya bertanya lagi, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan beberapa surah ini dalam bacaan semaya dia? Aisyah berkata, minal mufassal, dari surah mufassal, ya, mana adalah digabungkannya. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa beliau berkata, Rasulullah SAW tidak pernah sama sekali bersembahyang duha, tetapi saya melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah SAW meninggalkan sesuatu amalan itu padahal dia suka melakukannya, kerana takut apabila orang mengerjakannya, melakukannya, maka difardukan ke atas mereka. Pada selepas itu riwayat daripada Simak, katanya, saya berkata kepada Jabir bin Samurah, adakah engkau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah engkau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, ya, kerap, banyak kalilah saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yaqumu min musallahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangun dari tempat sembahyang yang mana dia bersembahyang subuh di situ sehinggalah terbit matahari. Apabila terbit matahari, Nabi SAW baru bangun. Babun fi salatin nahar. Ini bab tentang sembahyang di waktu siang, yakni sembahyang sunat di waktu siang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali bin Abdullah Al-Bariqi daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, sembahyang malam dan siang dua rakaat. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Muttalib daripada Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, baginda bersabda, as-salatu mathna mathna. Sembahyang itu, yakni sembahyang sunat, dua rakaat, dengan engkau bertasyahud pada setiap 2 rakaatnya, dan engkau menyatakan khudu' engkau, ketundukan, kepatuhan engkau kepada Allah, dan menyatakan kepapaanmu, tamaskan, menyatakan kemiskinanmu, menyatakan sangat berhajatmu kepadanya. Wa tuqni'a bi yadaik, dan engkau menghulurkan, mengangkat kedua tanganmu. Wa taqul, seraya berkata, sambil berkata, Allahumma, Allahumma, ya Allah, ya Allah. Sesiapa tidak melakukan begitu, fahiya khidaj, maka cacatlah, maka ia adalah cacat. Yang sembahyangnya itu cacat. Su'ila Abu Dawud. Abu Dawud pernah ditanya tentang sembahyang malam ini, 2 rakaat ke? Dia kata, kalau nak 2 rakaat pun boleh, kalau nak 4 rakaat pun boleh. Sekali ini. Kita sambung lagi baru ni perbincangan tentang sembahyang duha. Baru ni sudah baca dah satu hadis. Lepas tu tak ada apa lagi. Ini sambungan kepada hak itulah, sembahyang duha. Berhubung dengan sembahyang duha ini, Ibnul Qayyim